Berita mengenai kerjasama dengan negara-negara besar seperti US, Kanada ataupun China seperti mana yang dimaklumkan oleh Adun Kota Putra ni pun tak ada. Paling mengejutkan daripada 240 aerospace companies di Malaysia yang ada sekarang ni tuan-tuan, Putra Aerospace Industry tiada langsung dalam senarai ataupun radar. Jadi macam mana pihak kerajaan negeri, khususnya unit perancangan ekonomi, boleh sampai ke tahap tak alert, tak semak latar belakang syarikat ni? Alamat di mana, siapa board of director, berdaftar di bawah SSM ataupun tidak, berada jaminan modal berbayar dia berapa, rekod pengalaman dan sebagainya, semuanya tak ada tuan-tuan. Kalau perkara basic ni pun fail, bagaimana sebuah syarikat bunian seperti ini boleh dipelawa atau dijemput untuk mengadakan rundingan dan sign MOU melibatkan kawasan seluas 50 hektar dalam lapangan terbang Sultan Mahmud? Cuba tuan-tuan bayangkan. Ada beberapa persoalan lain. Siapa sebenarnya yang bersubahat ataupun merancang membawa syarikat bunian ni bekerjasama dengan kerajaan negeri? Dalam hal ni, adakah agenda MOU ini merupakan usaha terancang pihak tertentu untuk memiliki tanah secara mudah di Terengganu? Kita tahulah Dr. Sam ni memang juara jual tanah tuan-tuan. Kena ingat, sebelum ni di Kedah, perkara yang sama juga berlaku di mana kerajaan negeri di bawah Sanusi Sempoi tuan-tuan menandatangani MOU bersama dengan Tahira Air Sdn Bhd. Kononnya MOU ni boleh tingkatkan KDNK dan menawarkan 24,000 peluang pekerjaan. Last kali loop. Begitu jugalah di Kelantan. Kerajaan negeri Kelantan telah menandatangani MOU dengan syarikat Ecobit untuk menjalankan projek dagangan karbon dan akhirnya syarikat tersebut didapati menipu dan kes mengutip dana awam. Perlis pun sama. Menteri Besar Umum 12 projek bernilai 2 bilion. Bila disemak, semua projek itu adalah hasil usaha daripada pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional yang lalu. Kesimpulan dia tuan-tuan, buat pemimpin-pemimpin lebay ni, janganlah gopoh dan gelojoh sangat nak claim tu, claim ni, nak announce tu, announce ni. Bagilah proper sikit bila libatkan sesuatu pelaburan yang besar. Sekarang zaman maklumat di hujung jari. Bila kerajaan pusat peroleh pelaburan berbilion ringgit, kamu pun nak juga pelaburan berbilion-bilion. Last kali kena scam. Berita mengenai kerjasama dengan negara-negara besar seperti US, Kanada ataupun China seperti mana yang dimaklumkan oleh Adun Kota Putra ni pun tak ada. Paling mengejutkan daripada 240 aerospace companies di Malaysia yang ada sekarang ni tuan-tuan, Putra Aerospace Industry tiada langsung dalam senarai ataupun radar. Jadi macam mana pihak kerajaan negeri, khususnya unit perancangan ekonomi, boleh sampai ke tahap tak alert, tak semak latar belakang syarikat ni? Alamat di mana, siapa board of director, berdaftar di bawah SSM ataupun tidak, berada jaminan modal berbayar dia berapa, rekod pengalaman dan sebagainya, semuanya tak ada tuan-tuan. Kalau perkara basic ni pun fail, bagaimana sebuah syarikat bunian seperti ini boleh dipelawa atau dijemput untuk mengadakan rundingan dan sign MOU melibatkan kawasan seluas 50 hektar dalam lapangan terbang Sultan Mahmud? Cuba tuan-tuan bayangkan. Ada beberapa persoalan lain. Siapa sebenarnya yang bersubahat ataupun merancang membawa syarikat bunian ni bekerjasama dengan kerajaan negeri? Dalam hal ni, adakah agenda MOU ini merupakan usaha terancang pihak tertentu untuk memiliki tanah secara mudah di Terengganu? Kita tahulah Dr. Sam ni memang juara jual tanah tuan-tuan. Kena ingat, sebelum ni di Kedah, perkara yang sama juga berlaku di mana kerajaan negeri di bawah Sanusi Sempoi tuan-tuan menandatangani MOU bersama dengan Tahira Air Sdn Bhd. Kononnya MOU ni boleh tingkatkan KDNK dan menawarkan 24,000 peluang pekerjaan. Last kali loop. Begitu jugalah di Kelantan. Kerajaan negeri Kelantan telah menandatangani MOU dengan syarikat Ecobit untuk menjalankan projek dagangan karbon dan akhirnya syarikat tersebut didapati menipu dan kes mengutip dana awam. Perlis pun sama. Menteri Besar Umum 12 projek bernilai 2 bilion. Bila disemak, semua projek itu adalah hasil usaha daripada pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional yang lalu. Kesimpulan dia tuan-tuan, buat pemimpin-pemimpin lebay ni, janganlah gopoh dan gelojoh sangat nak claim tu, claim ni, nak announce tu, announce ni. Bagilah proper sikit bila libatkan sesuatu pelaburan yang besar. Sekarang zaman maklumat di hujung jari. Bila kerajaan pusat peroleh pelaburan berbilion ringgit, kamu pun nak juga pelaburan berbilion-bilion. Last kali kena scam.
Halo Hamzah Zainuddin. Halo Tuan Ibrahim, Tuan Man. Halo kepada semua yang pernah melabel Atuk Mahathir sebagai maha kejam lah, Firaun lah. Dan Mahathir pula pernah melabel mereka dengan macam-macam. Halo. Apa sudah jadi sekarang nih? Siap cium-cium tangan tuh. Siap cium-cium tangan. Kenapa? Kenapa? Semua yang dulu tuh dah lupa demi semata-mata untuk nak gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kah? Sanggup juga rupanya no. Sanggup juga. Tak tahulah kalau sekarang Mahathir masih dalam kerajaan, masih cium-cium tangan kah? Apa sebenarnya agenda PAS? Agenda bersatu nih. Takkan nak buat lagi gerakan gagal. Ada langkah itu, langkah inilah, langkah tebuk-tebuk inilah, banyaklah. Banyak sangat. Tapi persoalan sekarang, kenapa Hamzah Zainuddin yang pernah bukan main lagi sampai sanggup bersatu gugurkan, pecat, buang terus si tua nih, sekarang sanggup pula cium-cium tangan. Bagi saya benda begini bukan benda yang kecil nih. Ini mesti ada sesuatu yang penting yang dorang mau buat ini. Mesti ada sesuatu kan. Maklumlah. Bersatu sekarang papa kedana. Di dalam Perhimpunan Agung pun terpaksa kolek duit, patak duit, paksa tong duit. Derma sikit dari ini, derma sikit dari itu. Wah, kalau dulu bukan main lagi. Waktu kaya raya bersatu, waktu belum kena beku akaun, nak sebut nama Mahathir pun tak lalu. Mau sebut nama Mahathir pun tak sanggup. Ini nama orang ni tak boleh disebut. Macam tabu. Tahu tabu. Satu benda yang tak boleh sebut. Tapi sekarang cium tangan, geng, cium tangan. Okey, cium tangan. Soalan saya mudah. Kalau pemimpinnya cium tangan, jadi orang-orang di bawahnya nanti cium apa? Cium kaki ke? Takkanlah cium kaki pula. Bukan main lagi. Apa ada dengan Mahathir? Masih relevan ke dia ni? Bagi saya Mahathir dah tak relevan langsung lah. Macam mana orang boleh percaya dengan Mahathir ni lagi? Di tempat dia sendiri, di Langkawi kalah teruk. Orang sendiri, kampung sendiri tolak dia, kalah teruk. Sampai tidak dapat pun deposit dia. Tapi bukan main lagi Hamzah Zainuddin, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Bukan main cium-cium tangan tu. Apa yang kamu mau sebenarnya daripada Mahathir ni? Apa yang kamu mau dari Mahathir? Apalagi kuasa yang ada pada Mahathir? Kenapa? Mahathir banyak duit kah? Itu soalan dia lah. Kenapa? Mahathir banyak duit kah yang boleh tolong? SG4 yang dulu diwar-warkan kononnya itu ini. Keluar saja keputusan, data-data terkini tentang pelaburan dan sebagainya. Mana SG4-nya? Mana pemikiran Mahathir yang diwar-warkan hebat sekarang tu? Dulu mungkin hebat lah, zaman-zaman dia masih muda tu okey lah. Tapi sekarang mana? Mana? Terengganu sampai menjadi paling corot tu, kesian Terengganu. Mahathir mana? Apa Mahathir punya peranan? Tak ada peranan pun. Apa kabar sudah Mahathir? Okay. So itulah moral of the story. Janganlah berlebih-lebihan berpolitik, nanti sendiri cium tangan. Buat malu je. Satu dunia tahu kamu cium tangan. Dah tersebar pun satu dunia yang kamu cium tangan. Cium tangan orang yang kamu benci dulu. Malu tak malu? Fikirlah sendiri. Okay?
Tinggalkan komen Anda. Bye-bye.